Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Rosni binti Maidin ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk meneroka penggunaan kaedah simulasi jual beli dalam pembelajaran nilai wang murid prasekolah. Dalam artikel ini, saya ingin membentangkan beberapa kandungan utama iaitu pengenalan, metodologi, dapatan dan perbincangan dan diakhiri oleh rumusan. Pada bahagian pengenalan, di mana kanak-kanak mempunyai minat dan keupayaan untuk belajar matematik, dan pembelajaran ini bermula sejak usia muda kerana menjadi kelaziman berada pada sosio budaya, sosio sejarah manusia, di mana kita dapat lihat matematik dalam permainan kanak-kanak. Minat dan keupayaan ini semakin lama dapat dipupuk sehingga memasuki alam persekolahan dan seterusnya. Walaupun terdapat peningkatan kesedaran akan pentingnya matematik untuk kanak-kanak, pandangan tentang bagaimana matematik harus diajar di persekitaran pendidikan awal hendaklah menepati serta bersesuaian. Perkara ini mengambil kira bagaimana matematik prasekolah dirancang seiring dengan kandungan yang bersesuaian. Menurut KSPK 2016, Hellenius 2018, Tell and Perry 2018 mengatakan pendidik harus merangsang kreativiti, rasa ingin tahu dan keyakinan diri murid serta keinginan mereka untuk meneroka idea mereka sendiri dan memberi peluang menyelesaikan masalah matematik. Rentetan itu, tujuan kajian ini adalah untuk meneroka bagaimana kaedah simulasi dikendalikan dalam aktiviti pembelajaran matematik nilai wang. Kemudian kita beralih kepada isu dan penyertaan masalah, di mana setelah kanak-kanak memasuki prasekolah, pengetahuan matematik diperdalam dan diperluas melalui penerokan pengalaman yang bersesuaian yang memerlukan mereka terlibat dalam Rich Mathematics Interaction daripada Palmer dan Baumel 2018. Namun, persoalannya bagaimana subjek itu harus diajar. Palmer dan Baumel 2018 menekankan aktiviti menyelesaikan masalah lebih menambah banyak pengetahuan termasuklah kemahiran dan pengetahuan asas serta murid mengetahui ciri matematik yang berbeza. Namun demikian, tidak ada kesepakatan mengenai kandungan atau reka bentuk yang bersesuaian dalam pengajaran matematik ini. Bagaimanapun, pendidikan awal kanak-kanak mendorong kreativiti, memberi pengalaman yang bermakna, merangsang perasaan ingin tahu dan memupuk keyakinan diri serta memberi motivasi dalam diri murid. Kemudian kita beralih kepada part 2 iaitu metodologi. Penyelidikan ini bersifat kualitatif dan menggunakan kaedah kajian kes. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah temu bual, pemerhatian, dokumen analisis serta pengkaji yang merupakan instrumen utama. Guru prasekolah sebagai peserta kajian yang terlibat dalam temu bual dan juga pemerhatian. Murid prasekolah sebagai peserta kajian di mana melibatkan 22 orang murid dalam pemerhatian dan 6 fokus group yang terlibat dalam sesi temu bual dan dokumen analisis. Dan lokasi kajian ini di prasekolah daerah Rawang, Selangor. Bagi analisis kajian, data dianalisis menggunakan Constant Comparative Method daripada Glaser dan Strauss 1967 yang melibatkan proses sistematik bermula daripada induktif kepada deduktif yang menghasilkan penemuan utama. Maka kita dapat lihat 5 peringkat bagaimana data dianalisis sehingga menemukan penemuan yang utama dalam merungkai topik kajian ini. Pada peringkat pertama, peringkat pengurusan data, di mana pengkaji akan menguruskan data secara sistematik, melabel dan membentuk fail setiap instrumen yang digunakan. Kemudian pada peringkat kedua iaitu penulisan transkrip, di mana pengkaji akan memindah data temu bual dalam bentuk transkrip. Kita boleh lihat di sana data temu bual dipindahkan dalam bentuk transkrip. Kemudian pada peringkat ketiga, penganalisisan temu bual, iaitu pengkaji menganalisis transkrip temu bual, pengkaji membuka pengkodan
ataupun outline dan menyelaraskan temubual pemerhatian dan dokumen disatukan. Kemudian pada peringkat keempat adalah pembinaan kategori. Pengkaji melakukan pengkodan menerusi open coding outline. Kemudian pengkaji membentuk kategori daripada pengkodan tersebut. Dan akhir sekali adalah pembentukan tema, di mana pemilihan kategori mewakili kod, membangunkan tema berdasarkan kategori serta membentuk subtema yang signifikan dengan tema. Kemudian kita beralih kepada part ketiga, iaitu dapatan dan perbincangan. Dapatan ini didasari oleh persoalan kajian, iaitu bagaimana kaedah simulasi jual beli dikendalikan dalam aktiviti pembelajaran nilai wang. Maka persoalan kajian ini telah menjawab 4 tema yang telah dirungkai, iaitu pada tema pertama perancangan guru, tema kedua jalinan kerjasama daripada ibu bapa dan murid, tema ketiga penggunaan bahan pengajaran, dan akhir sekali adalah secara praktikal. Dalam aspek perancangan guru, guru melibatkan 3 aspek utama dalam menjalankan aktiviti simulasi jual beli, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Dalam aspek sebelum, guru merancang RPS, iaitu guru memilih tunjang awal matematik, kemudian memilih aspek pembelajaran nilai wang, dan akhir sekali memilih aktiviti berdasarkan penggunaan wang dalam pelbagai aktiviti yang dipersembahkan. Kemudian selepas guru merancang RPS tersebut, guru merancang keperluan aktiviti jual beli. Ini termasuklah penggunaan wang shilling dan wang kertas, barang jualan, aspek pengawalan kelas, bimbingan daripada guru dan juga jalinan kerjasama. Kemudian guru merancang aspek semasa. Dalam aspek semasa ini, guru melibatkan 3 corak aktiviti simulasi jual beli, dan guru akan menitik berhatian aspek kawalan kelas, di mana memfokuskan jika terdapatnya murid yang aktif, dan akhir sekali memastikan apa yang dirancang benar-benar akan dilaksanakan pada aspek semasa. Kemudian aspek selepas, selepas tamat aktiviti jual beli tersebut, guru akan memberi refleksi, soal jawab dan juga lembaran kerja sebagai satu refleksi aktiviti jual beli yang melibatkan nilai wang. Kemudian tema kedua adalah kerjasama daripada ibu bapa, di mana dalam hal ini ibu bapa dan guru bekerjasama berbincang bagaimana melibatkan anak mereka dalam aktiviti jual beli. Hasil perbincangan tersebut, ibu bapa murid membekalkan wang shilling dan wang kertas kepada anak mereka untuk kegunaan dalam simulasi jual beli. Kemudian tema ketiga, iaitu penggunaan bahan pengajaran ataupun bahan alat bantu mengajar yang melibatkan wang sebenar dan juga bahan jualan yang sebenar. Ini akan dapat dilihat bahawa satu situasi yang benar-benar berlaku urus niaga jual beli seperti di luar. Penggunaan bahan pengajaran ini dalam aktiviti simulasi ini melibatkan wang shilling dan juga wang kertas dan juga semua bahan jualan tersebut. Ini termasuklah seperti buku, pensel, troli jualan dan sebagainya. Manfaat daripada penggunaan alat bantu mengajar ini, di mana murid dapat mengenal, mengecam, mengendalikan, membuat dan membuat penilaian secara semula jadi, dan makna tersirat di sini adalah mendidik murid dalam mengurus wang mereka. Dan akhir sekali adalah dijalankan secara praktikal. Guru mengatakan kebaikan praktikal ini membolehkan murid mendapat situasi jual beli yang berupaya memupuk usaha, memperbaiki sebarang permasalahan sekiranya timbul dalam menyelesaikan aspek nilai wang. Dan praktikal ini pada konteks simulasi jual beli bermaksud murid melaksanakan sendiri aktiviti jual beli tersebut. Maka daripada pelaksanaan secara praktikal yang dilakukan oleh murid mendapat pelbagai kemahiran seperti kemahiran komunikasi. Di sini murid akan belajar berkomunikasi menggunakan bahasa. Kemudian murid akan dapat meningkatkan kosakata mereka. Kemudian murid dapat belajar secara berdialog, komunikasi secara aktif bersama dengan guru, bersama dengan rakan sebaya, dan juga penggunaan bahan pengajaran tersebut yang mencetus komunikasi murid.
Kemudian kemahiran matematik, iaitu setelah murid melaksanakan aktiviti secara vertikal ini, semua kemahiran awal matematik murid yang sebelumnya akan dapat diperbaiki sekiranya mendapat satu kelemahan dalam memahami aspek matematik tersebut. Dan aspek matematik seperti konsep nombor, operasi nombor, peran nombor, operasi tambah, tolak, semua dapat dipelajari dan diperbaiki oleh murid dalam mengikuti aktiviti simulasi ini. Kemudian peningkatan penggunaan deria murid yang melibatkan deria sentuhan, deria penglihatan dan juga pendengaran, di mana dalam aktiviti ini murid akan menyentuh barang jualan tersebut, murid akan menyentuh wang shilling tersebut, kemudian murid akan melihat barang tersebut dan juga akan melihat kiraan shilling untuk diberi kepada peniaga dan juga mendengar komunikasi daripada murid yang lain. Kemudian meningkatkan pengetahuan asas seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi. Sekiranya murid lemah dalam sesuatu matematik, subjek matematik, contohnya adalah melibatkan operasi tambah, di sinilah murid dapat memperbaiki operasi kelemahan tersebut dengan menyelesaikan aspek nilai wang. Di sini kita dapat melihat murid akan menambah baik pengetahuan matematik mereka. Misalnya kita lihat di mana murid menyelesaikan masalah matematik, masalah melibatkan nilai wang 40 sen, di mana dia melibatkan konsep nombor ke operasi tambah dan akhirnya mewujudkan satu pembelajaran nilai wang. Kemudian kepuasan murid di sini, kepuasan ini amat penting di mana guru dapat melihat murid gembira ataupun tidak dalam mengikuti, melibatkan diri dalam aktiviti simulasi tersebut. Sekiranya murid gembira, bermakna aktiviti yang mereka jalankan memberi keseronokan kepada mereka, dan hasil pemerhatian dan juga kajian ini mendapati murid sangat gembira dan simulasi ini berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali adalah tahap umur murid, iaitu melibatkan kesesuaian murid mengikuti aktiviti jual beli ini, di mana guru mengatakan umur 6 tahun adalah bersesuaian dalam mengikuti melibatkan diri dalam aktiviti jual beli ini. Ini kerana murid mengetahui nilai, murid mengetahui operasi tambah, murid boleh mengira, murid boleh mengenal duit tersebut. Tetapi sebaliknya, sekiranya melibatkan murid 4 tahun atau 5 tahun, ia tidak bersesuaian kerana pada umur tersebut peringkat kognitif awal matematik murid belum mencapai kepada pembelajaran nilai wang. Baiklah, bagi merumuskan kajian ini, pengkaji ingin mengimbas semula persoalan kajian, iaitu bagaimana kaedah simulasi jual beli dilaksanakan di prasekolah. Maka dapatan tersebut boleh diguna pakai oleh pendidik prasekolah ataupun pendidik awal kanak-kanak dalam menitik beratkan dan melibatkan aspek perancangan guru, jalinan kerjasama daripada ibu bapa dan juga penggunaan bahan bantu pengajaran, dan akhir sekali adalah dijalankan secara praktikal. Oleh yang demikian, kajian ini diharapkan memberi manfaat kepada pendidik mengenai pengetahuan kaedah pengajaran yang lebih berkesan selari dengan subjek yang disampaikan, menepati pembangunan dan pembinaan pengetahuan murid. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.